قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan yang kedua, pangkat yang lebih rendah, iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru kepada agama. Tuan-tuan muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik dan hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati susunan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada fasal yang keempat, kenaan dengan sifat sabar. Dalam kuliah yang lepas kita telah lihat pangkat yang pertama, itu pangkat sabar yang paling tinggi, iaitu kekuatan akal mengatasi kekuatan nafsu ammarah. Jadi orang yang berada di tingkatan sabar yang tinggi ini, maka mereka boleh sentiasa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana mereka mampu mengurung keinginan yang diingini oleh hawa nafsunya. Maka menanglah keinginan yang datangnya daripada akal disokong oleh ilmu. Ilmu yang menyokong akal, yang mana akal ni saya dah sebut, akal ni sifat dia adalah bu'dun nazar. Dia boleh memandang jauh, dan kejauhan yang dipandang oleh akal itu adalah berdasarkan kepada ilmu lah. Sejauh mana ilmu kita belajar tentang agama, maka sejauh itulah akal boleh menjangkau. Maknanya kalau kita yang beragama Islam ini belajar, ada balasan yang menunggu kita selepas daripada mati, maka akal boleh jangkau sehingga ke selepas daripada mati, walaupun kita tak pernah tengok dengan mata kasar kita. Dan tak ada seorang pun yang pernah balik di zaman kita ni daripada alam kuburnya balik cerita kepada kita, aku dapat nikmat yang cukup banyak daripada semayang berjemaah contohnya. Tak ada seorang pun yang datang balik cerita kepada kita. Tapi bila mana akal ini diberi ilmu, maka ibarat seperti seperti perut kita diberi makan. Akal ini ibarat makanan dia adalah ilmu. So bila mana dibekalkan kepada akal itu ilmu, maka dia boleh pergi sehingga sampai ke akhirat. Dalam syurga ada pintu yang nama dia Rayyan. Bagi orang yang suka berpuasa, maka akan masuk melalui pintu tersebut. Tak ada seorang pun yang pernah pergi balik semula patah beritahu kepada kita. Tapi akal boleh percaya dan akal boleh terima. Itu adalah kekuatan yang ada pada akal, hasil daripada makanannya yang berupa ilmu. Sebab tu agama Islam ini diasaskan oleh ilmu. Maknanya kita tak boleh biarkan diri kita ni berada dalam kejahilan, kena belajar sehingga datang keyakinan dalam diri kita dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi golongan yang pertama yang sabar tahap paling tinggi ini, maknanya keinginan-keinginan yang datang daripada hawa nafsu, maka dia kurung. Sebab sabar ni kita ambil dari sudut lurah itu adalah mengurung. Maknanya al-habsu war-rabtu, maknanya dengan makna ikat dan kurung keinginan-keinginan jahat yang datang daripada hawa nafsu, sehinggalah seolah-olah macam ringan tubuh badan kita ini untuk melakukan taat pada Allah Ta'ala.
Jadi orang yang macam ni lah yang kita baca dalam ayat Quran hari itu, orang yang boleh beristiqamah terus-terusan berada dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang macam ni Allah Taala janji fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan saat dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kita baca dah hari itu, Allah Taala kata fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu golongan yang pertama. Kemudian dia ke golongan yang paling rendah, tahap sabar dia. Kemudian nanti dia akan datangkan yang pertengahan. Yang kedua, pangkat yang lebih rendah. Ni yang rendah. Iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu. Baca nafsu, bukan baca nafas. Kepada keinginan nafsu. Dan kalah oleh yang menyeru kepada agama, yakni akal. Akal menyeru kepada agama, sementara nafsu menyeru kepada keinginan-keinginan yang merupakan perkara yang menyalahi agama. Itu keinginan hawa nafsu di peringkat bawah lah, di peringkat ammarah bisu. Tapi kalau kita didik dah nafsu-nafsu kita ni, dia naiklah ke tingkatan-tingkatan sehinggalah kepada nafsul al-kamal. Nafsu yang paling sempurna. Yang Nabi sebut dalam hadis kamulat kamula minar rijali kathir. Nabi kata ramai daripada golongan lelaki yang sampai ke tahap nafsu kamil. Adapun kamulat minan nisa'i, Nabi bilang ada lebih kurang dalam 4 orang je yang sampai ke tahap nafsu yang kamilah ni. Cuma kita cerita ni ialah orang yang berada di tahap macam kita ni. Yang masih berlawan dengan nafsu. Tiap-tiap kali kita nak buat ibadat, nak buat taat pada Allah Ta'ala, asyik berlawan dengan nafsu je. Dalam diri masing-masing kita boleh rasa perlawanan tersebut berlaku. Antara nak buat baik dengan nak tinggal kebaikan tersebut. Apatah lagi antara nak buat baik dengan nak buat mungkar. Tu kalau tewas yang nak buat baik, kita buat pada mungkar, maknanya tahap yang ni, tahap yang paling rendah sekali ni. Maka dia nak cerita kepada kita, biar kita tahu tentang diri kita, bukan kita nak tengok orang. Kita nak tengok diri kita sendiri. Mengaji tasawuf ni untuk tengok diri kita duduk di tahap mana, tujuannya untuk baiki. Bukan untuk kita tengok orang maka kita pun hukum orang. Dia ni nafsu dia duduk di tahap 2 ni. Sabar dia di tahap 2 ni. Ni sabar di tahap rendah sekali dia ni. Jenis tak boleh sabar. Tu kita menghukum orang. Tak, mengaji tasawuf ni hanya untuk menilik diri kita. Kalau kita berada di tahap 2 ni, maknanya kita nak kena baiki. Nanti dia bagi tahu kepada kita macam mana untuk baiki jiwa ni. Baik, jadi golongan yang kedua ialah keinginan nafsu mampu menewaskan keinginan akal, iaitu keinginan akal yang nak pada agama, dan menang oleh hawa nafsu dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan. Maka ibarat seperti dicucuk hidung oleh syaitan. Syaitan kata jangan bangun sembahyang subuh, tak bangun sembahyang subuh. Kalau yang jenis sayang pada harta, siapa peringkat tak keluar zakat, siapa peringkat tak pergi buat haji, buat umrah, walaupun dah masuk dalam golongan orang yang mampu mengerjakan haji dan umrah, tabung haji pun dah panggil dah, tapi kita tak pergi juga. Sebab apa? Sayang pada duit. Dia nak supaya kita kufur pada Allah Ta'ala. Bila kita kufur, falamma kafara qala inni bari'um mink. Ayat Quran cerita. Syaitan ni bila manusia tu dia dah berjaya kufurkan, maka dia kata aku pun berlepas diri, tak nak tanggungjawab aku. Falamma kafara qala inni bari, aku berlepas diri, aku tak bertanggungjawab. Engkau kufur, aku ibarat sebagai penasihat je. Pandai-pandai engkau lah nak terima tak nak terima nasihat aku, dah engkau ikut, engkau kufur, maka pandai-pandai aku tak nak bertanggungjawab. Inni akhafullah, dia kata aku pun takut pada Allah Ta'ala. Tu ayat berlepas diri dia panggil. Kalau dia betul-betul takut pada Allah Ta'ala, awal-awal lagilah dia tak sesatkan anak Adam ni. Tapi sebab dia nak menipu dengan ayat gitu. Biasa tu kita dengar ayat gitu tu, ayat manis di depan dia panggil. Ayat-ayat menunjukkan kita ni seolah-olah warak, padahal tak warak pun kita. Iblis ni
Dia menzahirkan seolah-olah dia pun takut pada Allah Ta'ala. Padahal dia tak takut pada Allah lah. Sebab tu dia duk tarik anak Adam, suruh jadi serupa dengan dia tu. Kalau dia takut pada Allah Ta'ala, awal-awal lagi dia tawak kerja jahat ya. Dia tak ajak lah anak Adam, maknanya dia sesat sendiri dia je lah. Dia je lah yang sesatnya, kelompok dia sajalah sesat. Tak payahlah ajak anak Adam, sebab apa? Takut pada Allah. Tapi sebab dia tak ada pun perasaan takut tu. Cuma bila dia ajak anak Adam, dia nak suruh anak Adam ni nampak bahawa dia tu pun warak juga. Apatah lagi dia nak ajak yang soleh-soleh dah ni, yang kaki-kaki ibadat dah ni. Dia tak boleh nak ajak apa supaya tinggal, tak boleh. Tuan-tuan yang ada kaki masjid, kaki surau, kaki mengaji, mana dia boleh ajak tinggal masjid, tinggal surau, tinggal mengaji? Habis tu dia nak macam mana? Dia masuk melalui sifat-sifat mazmumah lah pula. Duduk dalam keadaan mengaji, berasa kita lah orang paling pandai sekali, paling alim sekali, paling soleh sekali. Sebab apa? Orang lain tak mengaji, aku mengaji. Orang lain tak mari masjid, aku mari masjid. Dia masuk melalui jalan-jalan lain pula. Kalau orang yang tak pernah mari masjid, dia bisik, tak payah gilah. Tak ada apa pun masjid tu. Mugi pun boring ya. Tengok orang tua-tua semua di masjid. Orang muda ni, duduk kedai kopi ni. Contoh yang begitu. Kita pun tertarik. Maka saat tertarik tu, saat tu tewas satu sabar tu. Sabar kita, sifat sabar yang ada di kita tu tak mampu nak kurung keinginan mazmumah, keinginan jahat, bisikan yang mari daripada iblis syaitan. Menyebabkan kita turut dia. Berapa kali terjaga dah semayang subuh, kita dikejutkan untuk bangun subuh, tapi tak bangun-bangun juga. Masa tu kita tak mampu kurung itu. Sifat malas yang ada dalam diri kita, maka sehinggakan kita jatuh pada meninggalkan solat subuh. Sedar dah pukul 5 sedar, pukul 5.30 sedar, pukul 6 sedar, 6.30 sedar, pukul 7 baru sedar lagi. Ada lagi lah, habis dah 10 minit katakanlah waktu subuh. Sedar lagi pukul 7, tapi tak bangun juga. Dah telajak dah dia tu. Bangun pukul 10 nanti. Tu orang yang tak mampu untuk mengurung keinginan hawa nafsu dia, maka dia boleh jatuh kepada dosa dan maksiat diikut syaitan. Dan mereka yang empunya pangkat ini, setengah daripada puak yang dikatakan bagi mereka itu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat 1. Ayat nombor 1 tu ditulis surah As-Sajdah. Ayat nombor 13. Allah Ta'ala kata, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya, demi Allah, selagi memenuhkan oleh kami akan api neraka Jahannam daripada jin dan manusia sekaliannya. Ini golongan yang dicucuk hidung oleh syaitan, maka akan berkumpullah dengan syaitan. Siapa-siapa Nabi sebutkan dalam hadis, siapa-siapa yang kasih kepada golongan tertentu, man ahabba orang yang kasih kepada seseorang, maka dia akan berkumpul dengan orang tersebut. Kalau orang tersebut kasih kepada Rasulullah, akan dihimpunkan bersama dengan Rasulullah. Orang yang ikut syaitan ni maknanya orang yang kasih pada syaitan, walaupun di lisan dia tak sebut suka kasih pada syaitan. Habis tu dia ikut tu, tabi' ni, kita ikut ni sebab kita suka pada orang tersebut. Kenapa kita ikut bini kita suruh? Sebab sayang pada bini. Bini kita bini kata tak payah gilah kuliah malam ni, dia kata kita pergi pasar malam. Tak jadi pergi. Molek-molek dah, pakai jubah, pakai kopiah, molek dah nak pergi nak pergi masjid sembahyang maghrib, nak dengar kuliah. Bini kata gilah, esok pula dia kata tiap-tiap malam pergi mengaji, dia kata. Pas saya nak keluar pergi pasar malam pun payah. Okey, baik. Kita pun tak jadi pergi. Sebab apa kita follow dia? Dia nak pergi ke mana kita ikut, sebab ada sayang lah. Sebab tu orang yang walaupun tak menyatakan bahawa dia kasih dan sayang kepada iblis dan syaitan, tak ada, tuan-tuan tanyalah siapa pun, suka kau kesayang kepada syaitan? Tak ada seorang berjawab kata suka pada syaitan. Habis tu yang duk turut dia tu, duk turut tu, maknanya kita dakwa je, kita mendakwa kita benci pada syaitan, kita mendakwa syaitan tu musuh pada kita. Allah Ta'ala memang kata ya sungguh musuh kepada kamu, dan kamu pun sebut kita tu tak serupa dengan cara Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut memang ya sungguh,
Dia mengatakan syaitan tu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, ambillah dia sebagai musuh, jangan ambil sebagai kawan, sebagai kekasih pula. Tiba-tiba kita kalau orang tanya memang benci, tak suka tak kasih pada syaitan. Tapi perbuatan duk tunggu apa yang syaitan suruh. Syaitan suruh tangguh dululah. Kita lepak dulu. Tangguh punya tangguh sampai keluar waktu. Kalau kita ambil contoh sembahyang, mana siapalah keluar waktu, galik dengan macam-macam. Galik dengan cerita, galik dengan buah, galik dengan macam-macam benda lah sehingga terkeluar daripada waktu. Galik dengan keseronokan dunia sampai tak sempat nak mengaji contoh. Kalau dalam bab mengaji, galik dengan dunia daripada muda sampai ke tua. Muda galik cara muda, tua galik cara tua. Muda dulu dia bagi alasan sebab apa? Anak-anak kecil payah nak tinggal, dia kata tak boleh mengaji. Bila dah tua, anak besar-besar belaka dah, tak ada dah, tak boleh mari juga. Sebab apa? Cucu pula. Ada orang jenis apa? Ada orang tua jenis macam tu kan. Tua tak boleh mari juga mengaji. Sebab apa? Anak pergi tinggal cucu pula, jaga cucu pula. Daripada muda sampai tua duk main dengan air kecil budak. Ibarat kata gitu, duduk dengan air kecil budak tak mengaji. Tok laki pula tak pandai mengajar. Jawab dia jahil kedua-duanya. Sebab apa jadi gitu? Sebab duk tunggu akal. Duk tunggu hawa nafsu. Hawa nafsu memperlihatkan pada kita ni benda baik, benda soleh, nemu tolong orang ni. Tolong orang berpada-pada sampai kita tak sempat nak mengaji tu tidak. Tolong orang berpada-pada. Sebab apa? Diri kita pun kita nak kena tolong juga, takut tak selamat lepas daripada mati. Cari sendirilah orang jaga anakmu. Sebab apa? Aku jaga mu dulu lama dah. Ni tengok ni 10 orang anak ni, berapa tahun aku nak membesarkan semua ni sampai tak sempat mengaji. Ayahmu punya pasal ni mak cerita. Maka duduklah dengan anak 10 orang tu. Umur berapa baru sedar boleh pergi ngaji? 40, 50 barulah bawa tongkat pergi ngaji. Alhamdulillah ada lagi peluang pergi ngaji. Ada orang tak kisah pun dengan ngaji ni. Seolah-olah macam tak ada guna pun ilmu agama ni. Dia berasa dengan dia duduk semayang, dengan dia duduk beramal sikit sebanyak tu dah cukup dah. Ni nanti depan dia sebut. Orang yang jenis macam ni sentiasa memberi alasan. Dan alasan dia adalah alasan yang mari daripada bisikan nafsu ammarah bisu' dan datang daripada iblis. Tengok depan. Dan ada bagi orang yang pangkat ini 2 alamat. Nak kenal kalau kita duduk sini, duduk di tahap sabar yang rendah ni, ada 2 alamah. Alamah ni maknanya tanda. Alamat ni bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita panggil tanda. Ada 2 tanda. Macam mana nak kenal orang ni duduk di tahap rendah sabar dia? Salah satu daripada keduanya, daripada kedua alamat tu, salah satu bahawa berkata ia orang yang berada di tahap yang kedua ni, aku ingin akan taubat tetapi teruzur atas aku. Ni alasan dia. Dia kata apa? Dia kata aku sebenarnya nak bertaubat dah, tapi tak boleh lah nak tinggal. Gitu. Ramai orang jenis gini. Nak bertaubat dah tapi teruzur, maknanya tak mampu, lemah lah nak tinggal perbuatan tu. Aku tak nak dah sebenar lepak ni, tapi dia orang duk ajak juga lepak. Sampailah masuk waktu zuhur, lepas waktu zuhur duk lepak situ. Masuk waktu Jumaat tak peduli dengan Jumaat, orang balik Jumaat tak kisah juga. Duduk buah situ dengan air segelas teh tarik tak habis-habis daripada pagi sampai tengah hari. Contoh ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan berasa pula kok kita ada terbuat zaman muda contoh. Ni zaman jahiliah kita lah maknanya. Kalau kita pernah duduk macam tu, maknanya itu zaman jahiliah kita. Sekarang ni kalau Allah Ta'ala dah bawa datang kita ke sini, maknanya itu satu nikmat besar yang perlu kita syukuri. Sebab tu ayat Quran sebut fasbir wa ma sabruka illa billah. Allah Ta'ala kata bersabarlah dan kamu tak mampu sabar. Wa ma sabruka illa billah. Kamu tak boleh sabar kecuali billah, dengan Allah Ta'ala. Maknanya kamu mesti bertolong dengan Allah Ta'ala untuk sabar. Nak boleh pergi ke tahap sabar nombor 2 dan lebih lagi nak ke tahap yang paling tinggi tu, wa ma sabruka illa billah, kena minta tolong dengan Tuhan.
Daripada muda kita tak boleh tinggal perbuatan jahat kita, perbuatan lalai kita katakanlah, maka minta tolong dengan Allah Ta'ala lah dalam berdoa, dalam mengharap pada Allah Ta'ala. Jangan duk bagi alasan pada Allah Ta'ala. Bila kita dah minta dengan Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala janji dah, ud'uni astajib lakum. Bila mu minta, pasti aku akan qabul, aku akan terima. Cuma bila Allah Ta'ala bagi, kadang-kadang kita tak terima pula. Contoh kita nak bangun semayang subuh, nekat dan azam kita tahun baru 2022 ni tak nak tinggal dah semayang subuh berjemaah, katakanlah. Bila kita nekat benda baik, Allah Ta'ala akan lorong. Allah Ta'ala akan buka. Jangan kata Allah Ta'ala zalim pada hamba dia tak tolong. Dah, Allah Ta'ala akan lorong, pasti. Dia akan buka jalan pada kita. Masuk saja dekat waktu subuh, pasti dia akan kejutkan kita. Bukan kejut macam kejut mak kita, kejut kita, tidaklah. Maknanya kita akan terjaga, kita akan tersedar. Kenapa Allah Ta'ala sedarkan, Allah Ta'ala jagakan? Dia nak tengok kita ni betul-betul jujur ke tak jujur. Dia nak tahu kita ni jujur ke tidak. Munak ni, sekarang ni aku dah bagi, betul ke munak? Tu baru kita. Bukan dia nak tahu, dia memang dah tahu dah. Ilmu Allah Ta'ala muhit, maknanya Allah Ta'ala tahu sebelum kita tahu. Habis tu dia buat macam tu, dia nak suruh kita sendiri tahu. Sebenarnya kita dakwa je. Kita dakwa nak jadi orang yang macam ni, kita dakwa nak jadi orang macam ni. Sekarang ni aku dah bagi kau duduk dalam kondisi tu, kau nak buat ke tak nak buat? Nak bangun qiyam, katakanlah pukul 4, ya Allah aku nak bangun dah. Sebab apa? Usia ni lanjut dah, 50 dah umur. Takkanlah aku nak terus-terusan dengan tidur tak puas-puas. Daripada kecil sampai ke tua nak tidur tak puas-puas tidur. Takkanlah di usia 50 pencen dah, pukul 5 tak boleh bangun lagi. Nak kata kalau dulu penat dengan kerja, balik gelap barulah sampai rumah, maka malam boleh jadi penat kerana mencari rezeki dan nafkah untuk anak isteri. Itu pahala bagi kita. So tak sempat nak bangun sebab apa? Tubuh penat, nak bangun qiyam malam, bangun subuh je. Tak apalah. Sekarang ni dah pencen dah, takkan nak tidur sampai pukul 5 juga. Contoh ni tuan-tuan, contoh. Maka kita pun minta dengan Allah Ta'ala nak bangun, Allah Ta'ala akan bagi. Tapi adakah itu dakwa engkau nak bangun ataupun memang betul engkau nak bangun? Kalau betul, pasti engkau sahut. Tapi kalau itu hanya dakwi diri engkau saja, kita tak akan bangun. Kita akan tahu diri kita, aku menipu pada diri sendiri je sebenarnya. Sebab tu waktu ketika baca kitab Adabu Sulukil Murid Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, bukan di sinilah, di tempat lain. Kalau tuan-tuan ingat dalam kitab Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, Adabu Sulukil Murid tu, dia ada bab yang ke-17. Kalau tak silap saya, fasal yang ke-17, dia menceritakan tentang salah satu daripada adab dengan guru. Adab dengan guru mursyid. Situ guru tu guru mursyid lah, bukan semua guru yang mengajar adalah guru mursyid, tidak. Guru mursyid, bila kita ada guru mursyid, kita ada orang yang bertaraf mursyid. Bukan dia declare dia mursyid, tidak. Tapi guru mursyid yang mengiktiraf dia boleh jadi guru mursyid. Dia ada syarat pula lah. Itu dalam kitab-kitab besar akan detailkan. Cuma saya sebutnya antara syarat ataupun antara benda yang perlu dilakukan oleh seorang murid dengan guru dia ialah mestilah sama ketika guru ada di depan dan ketika guru tak ada kat depan. Kita bila ada guru, kita anggap ya, betul. Nanti belakang nanti kita kata dah. Belakang nanti ya. Semayang subuh berjemaah pahala besar, anggap kita pahala besar. Tengok dia tak bangun subuh esok. Tu dia tak nak gitu. Dia nak suruh kita jujur dengan guru. Bila kita terima depan guru, semayang subuh berjemaah pahala besar, bangun qiyamul lail ini fadilat dia besar, kita angguk-angguk depan guru, balik rumah pun kita buat juga. Bukan sebenarnya nak ajar kita suruh beradab dengan guru ni hanya semata-mata dengan guru saja, tidak. Akhir sebenarnya nak didik hati kita supaya jujur dengan Tuhan. Sebab tu saya selalu ulang, antara pesanan Syekhna ialah
Jangan buat sesuatu kerana aku. Sebab andai engkau buat sesuatu kerana aku, maka ibarat sama seperti orang kafir yang buat sesuatu kerana patung dia. Aku tak boleh bagi apa-apa pada engkau. Aku suruh engkau baca Quran, aku suruh engkau berzikir, aku suruh engkau bangun qiyam, aku suruh engkau puasa, aku suruh engkau buat apa sekalipun. Aku bukan boleh bagi pahala, aku bukan boleh bagi syurga. Yang kau duk angguk setuju depan aku sampai ada kadang-kadang ahbab ni. Ahbab bila ada guru, bila guru bagi tazkirah, bagi tausiah, sampai peringkat ada yang menangis depan guru. Tapi bila balik ke rumah tak ada lah perangai-perangai tersebut. Kalau kau buat tu memang kerana aku tak boleh bagi manfaat apa-apa. Kau tinggal pun aku tak boleh bagi mudarat apa-apa pada engkau. Sebab tu tujuan guru ni adalah untuk didik hati anak murid supaya jujur dengan Tuhan sebenarnya. Kalau dengan yang ada di depan kau pun kau tak boleh jujur, dengan yang tak nampak apatah lagi. Percayalah. Dengan yang ada depan kita pun, dengan guru kita pun kita tak boleh jujur. Dengan Allah Ta'ala yang kita tak nampak dengan mata kepala kasar kita ni. Tak pandang lah kita. Sebab tu payah. Payah kita nak mengalahkan keinginan hawa nafsu kita. Yang menangnya ialah selalu keinginan hawa nafsu kita. Sebab kita tak nampak. Cuba kalau nampak. Sebagaimana ayah kita yang kita nampak tu. Nampak ada kat rumah, kita tahu dengan kekasaran dia, dengan kebengisan dia, dengan keseriusan dia. Contoh subuh bangun kita, bunyi suara dia, buka pintu je bangun dah kita, terjaga tu. Cuba kita andai kalau begitulah Allah Ta'ala, dengan keagungannya, dengan kekuasaannya, dengan kehebatannya, kita akan rasa gerun dan takut. Macam Babong pernah bagi contoh. Dia bagi contoh gini. Dia kata kita pergi ke pasar, katakanlah dia kata, kita pergi ke pasar. Kita tengok ada sebuah motor parking tengah-tengah jalan. Motor lain elok dia parking di tempat parking. Ada sebuah motor ni parking di tengah jalan. Bila dia parking di tengah jalan, kita yang tengok ni, kita akan tanya siapa orang ni fulan bin fulan ni yang buat yang kurang ajar parking ikut suka dia je. Saat kita tak kenal. Tapi bila mari orang bisik pada kita, jangan kata gitu, ni motor TMJ contoh tuan-tuan Contoh, ni motor TMJ ni, dengar kita TMJ, tidak pakai tak ada kata apa lah. Mari asal bersalah lah. Oh, bersalahnya. Betul tak tuan-tuan? Asal bersalah. Begitulah Allah Ta'ala sebab tak nampak. Cuba kalau nampak tuan-tuan. Nampak bukan nampak dengan mata kasar, nampak dengan mata hati kita. Oh, tak berani kita nak buat dosa dan maksiat. Nak berani macam mana tuan-tuan? Neraka ni hak dia ni. Dia boleh panaskan lagi. Kalau katakanlah dalam hadis sebut, yang panas api di dunia ni hanya 1% daripada 100 je. 99 duk tunggu di neraka tu. Maknanya Allah Ta'ala dengan kuasa dia bukan setakat 99. 1000 kali persen, 1,000,000 kali persen dia boleh tambah lagi api tu. Kalau kita kenal dia punya sifat kekuasaan dia. Tapi sebab tak kenal, sedap buat dosa. Mengopak sedap lagi, tak semayang sedap lagi, buat maksiat apa-apa pun berasa sedap lagi dalam jiwa kita. Sebab tak nampak. Sebab tu Allah Ta'ala kata fa innaka bi'ayunina wasbir fa innaka bi'ayunina. Tu Allah Ta'ala galakkan suruh kita sabar lah. Sabar kata Allah Ta'ala fa innaka bi'ayunina, mu ni ada depan aku. Tak payah pusing lah, tak payah takut. Sebab apa? Aku duduk depan kau ibaratnya. Maknanya dalam ilmu Allah Ta'ala. Kenapa jadi rasa risau, rasa takut nak buat sesuatu yang baik, nak tinggal sesuatu yang mungkar ni? Merasa apa? Bila kita berjual beli, katakanlah dengan kita tinggal sistem riba, kita rasa kita rugi. Aku duduk depan engkau ni. Orang yang boleh sabar, dia tak akan perjudikan. Maknanya dia tak akan berkira-kira lah nak tinggal benda yang diharamkan oleh agama. Sebab apa? Sebab bila agama kata haram riba, halalnya jual beli, halalnya cara Islam, maka tak perlu berkira-kira lagi dah. Sebab apa? Fa innaka bi'ayunina kata Allah Ta'ala. Ayat bab sabar juga ni. Wasbir fa innaka bi'ayunina kata Allah Ta'ala.
Aku duduk depan engkau ibaratnya seorang ayah yang duduk depan kita. Seorang anak kecil dia ibarat macam kita yang tak erti ni lah. Antara benda yang halal haram tak erti, yang ibarat macam budak kecil lah tu. Benda tajam dia tak tahu, tajam lagi budak kecil. Bila dia duduk depan orang yang cerdik, orang yang dewasa, orang yang ada pengalaman, tak payah pusing lah. Sebab apa? Orang tu sentiasa duduk perhati. Asal naik tangganya, mengakak naik tangga budak kecil kan. Dia tak kira apa-apa, tak tahu ke mana. Buka pintu, dia keluar pintu. Kalau boleh naik tangga, dia panjat tangga. Tapi kalau dia duduk depan orang tua, depan mak dia, depan ayah dia nak keluar pintu, mak akan diambil. Tutup gerai pintu. Bila dia naik tangga, mak akan diambil. Sebab apa? Dia tahu tu tinggi, kalau tergolek jatuh, sakit. Begitulah ibaratnya bila engkau tahu bahawa Allah Ta'ala sentiasa berada, menjaga, melihat, memantau engkau, maka engkau tak payah rasa takutlah nak meninggalkan dosa-dosa. Kita akan rasa ruginya kalau aku tak buat benda gini, nanti kan aku hilang kawan. Rasa rugi lah tinggal member sembang kita di kedai kopi. Sebab apa? Nanti kan tak ada orang nak berkawan dengan kita pula. Lebih baik tak ada kawan daripada kita duduk dalam maksiat pada Allah Ta'ala. Tu di antara contoh-contoh lah supaya kita mudah untuk faham. Jadi yang pertamanya dia kata alamat dia ialah orang tersebut dia dakwa. Dia nak bertaubat tetapi teruzur atas aku. Maknanya dia tak mampu untuk taubat. Maka tiada loba aku padanya pada taubat tu. Maka orang ini yang putus asa lagi yang binasa. Ni orang yang putus asa. Sebab awal-awal lagi dia rasa dia tak boleh bertaubat. Maknanya dia tak boleh balik kepada ikut akal, maknanya ikut agama. Maka orang ni terus-terusan berada dalam keadaan ikut hawa nafsu dia dan syaitan. Baik. Satu. Alamat yang kedua ataupun tanda yang kedua bahawa tiada ditinggal padanya pada orang yang pangkat kedua tu keinginan kepada taubat, tetapi berkata ia Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayang, terkaya ia Allah daripada taubatku. Terkaya tu maknanya tak berhajat pun Allah Ta'ala pada taubat kita kalau dia nak ampunkan dosa gitu. Maka syurga yang luas itu tiada sempit ia syurga tu daripada aku. Tu kata dia. Ni lebih dahsyat lagi. Kira tak taubat tu. Kira tak taubat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni kan pemurah. Tak payah taubat pun tak apa kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dosa. Kan Allah Ta'ala kan tawab, sangat-sangat penerima taubat. Kan Allah Ta'ala kan ghafur, sangat-sangat pengampun. Kalau Allah Ta'ala nak ampun, tak taubat pun Allah Ta'ala boleh ampun. Lagi-lagi dia kata syurga pula. Kan luah dia kata takkan tak muat aku seorang. Orang gila dah bercakap ni tanda. Tapi bercakap dengan nafsu. Bercakap dengan diri sendiri. Maknanya dalam diri kita dah berasa tak apa. Allah Ta'ala kan pengampun. Allah Ta'ala kan apa? Pemurah. Allah Ta'ala kan itu, ini dan sebagainya. Maka kata apa? Kata Al-Quran, tilka amaniyuhum. Ni dia panggil itu hanya angan-angan mereka sahaja. Tu tilka amaniyuhum, itu angan-angan lah. Tak menguntungkan pun duduk berangan macam majni, tak ada apa. Kena beramal. Sebab tu saya baca ayat sebelum dalam kuliah lepas, wa qul i'malu. Allah Ta'ala suruh kita beramal, buat kerja. Wa idza faraghta fansab, bila selesai satu buat lagi yang lain pula. Baik. Tu golongan yang binasa dengan sebab dia tak mampu untuk kurung keinginan hawa nafsu dia. Maka jatuhlah dia dalam keinginan hawa nafsu dan syaitan. Dan tiada memakai. Maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan. Akal ni kan maksud dia ikat. Akal ni apa orang Arab panggil yang warna hitam dia letak atas serban, atas tailasan dia warna merah tu. Tu dipanggil iqal. Semua orang Arab disebut iqal. Iqal ni yang warna hitam yang diletak atas tu untuk ikat kain serban tu daripada terbang. Maka akal ni dia mengikat seseorang itu. Ikat dengan apa? Sebab tu dia perlu kepada ilmu. Bila dia ada ilmu, ibaratnya akal tu mengikat kita dengan ilmu. Macam apa? Macam lembu yang ada ikat.
Bila kita ambil tali, kita ikat lembu tersebut, dia boleh pergi sejauh tali tu je lah. Dia tak boleh pergi lebih daripada tali tu. Tapi cuba lepas. Lepas lah jawab dia. Dia pergilah taman-taman orang, pokok-pokok orang pun dia makan semua. Sebab apa? Sebab haiwan dia bukan reti mana halal mana haram. Sebab tu tuan lembu, tuan kambing dia ikat. Ikat tu supaya dia ada batas di. Supaya kita duduk atas dunia ni. Akal ni perlu diikat dengan apa? Dengan ilmu. Maka kita tahu. Kalau buat macam ni boleh lagi. Buat macam ni tak boleh dah. Tu ada hasil daripada akal kita diikat dengan ilmu. Maka kita akan kita akan seolah-olah terikat dengan syariat lah. Tu. Maka orang yang berada di tahap 2 ni, akal dia dah jadi tawanan keinginan dia. Maknanya ibarat seperti dilepas lah. Dilepas sebebas-bebasnya, hidup dia tak kena agama. Jadi gitu, hidup tak kena agama sampai daripada muda sampai ke tua, tak kenal agama. Ada seorang ahbab, tuan-tuan. Seorang ahbab. Saya baca kisah ni melalui Facebook dia. Setelah dia ditemu ramah oleh Rosyamno. Tuan-tuan kenal Rosyamno? Tuan-tuan tak kenal kan? Tuan-tuan kenal ulama je. Rosyamno panggil perempuan tu. Perempuan tu sekarang ni dah berpurdah dah. Dulu dia ceritalah pengalaman dia masa tu. Saya mula-mula tengok rancangan TV tu lah. Lepas tu bila saya tengok orang ni, saya nak tahu kisah dia, saya cari dalam Facebook. Rupa-rupanya dia antara ahbab yang dididik oleh Syekhna Yusuf Al-Hasani di Al-Azhar. Dipertemukan dengan ahbab, dengan anak murid Syekh. Syekh yang pertemukan antara dua tu. Asal dia cerita pengalaman dia bukan daripada keluarga yang senang juga, tapi sosial. Sosial sampai ke tahap dia tak boleh dengar orang azan. Dia tak boleh dengar orang azan. Dia dengar orang azan, dia rasa serabut, dia rasa seolah-olah macam anjing menyalak, dia cerita. Sehinggalah dia ni orang cerdik, budak cerdik, dapat beasiswa, menyambung pelajaran. Tapi ringkas ceritanya, akhirnya Allah Ta'ala tak izinkan dia pergi menyambung pelajaran dalam bidang perubatan di negara barat. Dan dia pun sebut, kalaulah pada masa tu dia diizinkan Tuhan untuk belajar di negara barat, dia kata dia tak jadi dah orang yang macam hari ni. Yang berpakaian purdah, menutup aurat dan sebagainya ni. Tapi dia pergi, dia jadi tak boleh duduk kat situ, dia patah balik sehingga dia kena bayar balik beasiswa tersebut. Dia pergi ke Mesir. Mesir, jalan hidayah Tuhan, gitu tuan-tuan. Dia pergi ke Mesir. Di Mesir itulah dia bertemu dengan Syekh dan bertemu dengan murid Syekh. Sekarang ni Syekh kahwinkan mereka berdua sehinggalah dia jadi orang yang macam ni. Dulu memang sangat-sangat benci dengan ustaz. Mana-mana agamawan ibarat seperti orang yang berpura-pura baik bagi dia. Orang yang berpura-pura soleh. Ramai je ustaz-ustaz yang berpura-pura soleh macam saya, pura-pura soleh ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa saya kat luar tak pakai kopiah, tuan-tuan jangan pelik. Saya berpura-pura soleh tuan-tuan. Tuan-tuan je Khalid duduk dengan saya cerita ni. Saya ni entah apa tahu kat luar tuan-tuan. Cuma saya nak sebut contoh. Ada je orang yang berpura-pura. Jadi bagi dia menganggap agamawan ni adalah orang yang berpura-pura soleh. Berpura-pura cakap agama. Tapi itulah orang yang akhirnya membawa dia kepada Allah Ta'ala. Sehinggalah sekarang ni dia antara orang yang mempromosi menyokong suami dia mempromosi Hizib Bahar. Hizib Bahar yang disusun oleh Al-Imam Syadzuli itulah rahimahullahu taala. Sehingga ada live waktu PKP itu, ada live bacaan Hizib Bahar bersama dengan suami dia lah. Suami dia ustaz, suami dia pun bukan calang-calang lah. Tengah sambung belajar PhD, orang hebat juga. Baik. Cuma saya nak sebutnya ialah andai orang tersebut jujur nak kepada pengampunan Allah Ta'ala, dia tak akan duduk saja. Bahkan dia akan mencari. Cuma ada juga daripada kalangan manusia yang tak mencari, Allah Ta'ala nak dia dapat. Macam kisah Fudail bin Iyad saya sebut itu. Ada orang yang jenis macam tu, Tuhan nak dia. Maka dia akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dalam keadaan dia boleh jadi belum bersedia untuk mendapatkannya, tapi Allah Ta'ala yang berkehendakkan untuk dia. Ada orang yang Allah Ta'ala letak dalam keadaan mesti berusaha dan berikhtiar. Ada juga orang macam tu, mana diperlihatkan jalan hidayah tersebut di hadapan dia, maka dia kena memilih antara jalan hidayah dengan jalan yang sesat tersebut. Dia tengok orang duk pergi masjid tiap-tiap malam, mari terdetik dalam hati dia, aku pun nak pergi juga dalam masjid satu-satu masa nanti. Cuma di tahap awal tu boleh jadi tilka amaniyuhum, itu angan-angan barulah. Kalau betul-betul dia nak terjemahkan, maknanya saat tu jugalah, jangan tunggu-tunggu. Macam saya sebut tadilah, terjaga terus bangkitlah. Cuma nak bangkit tu berat tubuh pula, dan minta dengan Tuhan juga. Berikan tubuh yang ringan untuk bangun subuh, untuk bangun solat malam dan sebagainya. Semua tu kena billah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu kalau tengok huraian ulama panjang pula lah, billah, lillah, fillah, sabar dengan billah, sabar dengan fillah, sabar dengan lillah. Tu cerita dalam kitab Madarijus Salikin ada sebut tu. Baik, jadi orang yang ditawan akalnya oleh keinginan ni tiada memakai dia akan akal tu, melainkan mencari helah. Tengok. Melainkan mencari helah bagi menunaikan keinginan. Tu helah tu. Tak apa, lambat lagi. Alah, dia mulai bukan wajib pun. Gitu. Helah tu. Bijak tu mikir tu. Bukan wajib pun dia kata baca Quran, tak wajib pun baca Quran. Kan wajib tu Fatihah je, bijak juga dia. Betul dia cerita. Maka tak payah baca Quran. Tu helah supaya tak beramal ibadat. Dia tak tahu yang helah sebenarnya tu ditipu oleh dia sedang ditipu oleh syaitan dah. Baik. Pangkat yang ketiga, Isyak dah boleh berhenti tu stesen dia. Next station Taman Melati. Pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan. Yang ni kalau kita duduk sini pun okey dah. Kalau kita boleh berada di pangkat pertengahan ni. Yang tinggi tu kena usaha biar sampai dapat tahap yang tinggi tu. Cuma kena disebut kena mujahadah, kena bersungguh-sungguh untuk dapat sabar. Sabar ni kalau tuan-tuan baca dalam kitab Madarijus Salikin, kalimah sabar tu sendiri diguna dalam banyak kalimah. Ada sabrun, ada tasabbur, ada istibar, macam-macam lagi. Semua tu menunjukkan perbezaan sabar. Cuma sini ni basic untuk kita reti dan faham sabar. Kita boleh tinggal benda-benda maksiat tu pun alhamdulillah dah kalau kita boleh buat. Baik, pada tu dulu, sambung dalam kuliah akan datang insya-Allah tahap yang kedua, tahap pertengahan sabar. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.